أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, seluruh tuan kuasa masjid, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz dan ustazah, para alim yang dimuliakan, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, seterusnya seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah, segar-segar orang-orang Terengganu ni pagi-pagi ni. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang cukup indah dan istimewa ini kita diberikan dua perkara oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadat ini tanpa lalai. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ini pada orang, setiap individu itu berbeza-beza. Tetapi selagi mana dia merasai akan kebaikan nikmat sihat tersebut, maka dia akan gunakan untuk beribadah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan sekadar solat, zakat, siam, puasa, haji dan umrah, sedekah, tetapi ibadah itu juga dikategorikan talib al-ilm. Itu menjadi seorang penuntut ilmu. Itu juga satu ibadat yang besar. Yang kedua, nikmat masa lapang. Pagi-pagi ni kita tak terkejar-kejar nak buat urusan hidup kita. Adalah sikit-sikit kerja yang kita nak buat, tapi mungkin dapat kita tangguhkan sekejap selepas solat ataupun selepas daripada kuliah subuh, kemudian kita akan selesaikan. Dua nikmat ini, kata Nabi, jika diuruskan dengan baik, nikmat sihat dan nikmat masa lapang ini, maka insya-Allah kita tidak akan menjadi orang yang lalai dan selamat daripada tipu daya dunia. Sebab kata Nabi, ada orang dalam hidup ini, dalam dunia ini yang diberikan nikmat. An-ni'matan maghbunun fihima. Dua nikmat yang manusia selalu mudah untuk leka. Manusia lupa dengan nikmat ini, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang, as-sihhatu wal faragh. Maka sebab itu insya-Allah
kita akan terus istiqamah untuk menghadirkan diri kita ke majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh masjid kita, yang dianjurkan oleh kawasan-kawasan di tempat-tempat kita, kerana ilmu lah jambatan yang akan melengkapkan kita untuk bergerak ke hari akhirat kelak. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ibu ayah, tadi pada mukaddimah, kebetulan kita pagi ni pendahuluan lah untuk kita melakukan pelbagai perkara. Mukaddimah tadi saya ada sebut satu ayat yang selalu kita dengar. Ayat ni selalu kita baca kalau orang itu menjadi khatib, menjadi penceramah. Dan ayat ini juga menjadi sunat untuk kita dahulukan ketika mana kita memulakan apa-apa bicara, apa-apa ucapan. Contoh kalau orang itu dia jadi YDP PIBG dekat sekolah, nak bagi ucapan. Dia jadi pengetua dekat sekolah, nak bagi ucapan. Dia jadi cikgu bertugas dekat sekolah, nak bagi ucapan. Dekat pejabat dia nak memulakan mesyuarat, dia nak bagi ucapan. Dia sebagai bendahari nak bentangkan penyata kewangan, dia nak bagi ucapan. Dia sebagai imam, sebagai pengerusi, dia nak memulakan satu-satu nasihat, nak bagi satu makluman, dia akan bagi ucapan. Dan kita sendiri pun mungkin menjadi sebagai wakil untuk pertunangan, nak meminang anak dara orang contohnya. Anak dara orang tu nak minang untuk anak kita lah. Kalau untuk kita tu rezeki lebih lah tu, insyaAllah. Maknanya tak kira lah untuk kita memulakan apa segala ucapan di khalayak ramai, selalu kita akan dengar perkataan ataupun ayat ini. Apa ayat itu? Innal hamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastahdih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selalu tak kita dengar? Selalu dalam khutbah selalu dibaca, ustaz-ustaz selalu baca. Selalu ayat-ayat mukaddimah ni direka-reka ataupun kita saja tengok macam sedap, ujung dia tu macam rimak, akhir dia tu macam syok kita nak baca. Ataupun ianya memang sabit daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu ianya sabit dan ianya memang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini cerita dia. Satu hari ada satu orang tok bomoh besar dekat kawasan Arab. Dia ni memang famous, popular dekat sekitar tanah Arab. Semua orang kenal dia. Tok bomoh ni segala penyakit dia boleh ubat. Tak ada satu penyakit yang dia jumpa dia gagal untuk ubati. Semua penyakit dia boleh ubat. Satu hari dia rasa tak selesa, kerana dia masih lagi belum mencapai tahap kehebatan, populariti yang cukup tinggi. Dia rasa, kalau baiklah aku masuk ke kawasan Mekah. Mekah ni orang-orang luar banyak datang. Pedagang-pedagang banyak datang. Orang yang nak menyembah berhala pun datang. Orang yang tak kira mana-mana lah. Sebab waktu itu Mekah ni memang tempat tumpuan, kerana adanya telaga Zamzam, sumber air. Jadi mana-mana tempat yang ada sumber air sudah tentu jadi tempat tumpuan. Jadi ketika itu dia pun fikir, dia ambil satu cadangan dan keputusan untuk masuk ke dalam Mekah. Untuk apa masuk ke Mekah? Untuk menunjukkan kehebatan dia sebagai seorang tok bomoh, sebagai seorang doktor yang cukup hebat dan terkemuka di Arab. Jadi dia masuk ke Mekah dengan niat, kalaulah ada orang sakit, kalaulah ada orang yang ditimpa dengan kecelakaan, dia nak jumpa orang ini. Dan kalau boleh penyakit yang orang hadapi ini penyakit yang betul-betul kritikal. Takat demam, sesema batuk macam saya ni, Panadol pun boleh elok. Dia nak cari yang teruk-teruk ni, supaya bila penyakit yang teruk-teruk ni dia dapat ubati,
orang pun takjub, orang pun rasa pelik, orang pun rasa teruja, dan orang akan angkat dia sebagai pemimpin ataupun ketua. Ini niat dia lah. Nak cari populariti ni, nak cari famous. Siapa nama tok bomoh ni? Nama dia Ad-Dimad. Dad mim alif dal, Dimad. Jadi Dimad ini masuk ke Mekah. On the way dia nak masuk Mekah, gebak naik kuda dia, dia terjumpa sekumpulan as-sufaha dalam hadis, ataupun orang Quraisy lah, orang Mekah. Dia tengok, ini orang yang cukup popular ni, ini Dimad, tok bomoh hebat, jom kita tegur dia. Jadi sekumpulan orang Mekah ni pun pergi jumpa Dimad. Dimad, kamu ni daripada mana? Dimad pun ceritalah, aku daripada sini. Kamu nak pergi mana ni? Nak buat apa ni? Dimad pun cerita, aku nak masuk Mekah, aku nak tunjukkan hebat aku ni tok bomoh power. Aku rasa tak cukup hebat lagi kalau jadi juara kampung. Aku nak kena tunjukkan kekuatan aku di peringkat global. Contohnya begitulah. Jadi bila orang dengar apa yang Dimad sebut, orang Mekah kata, Dimad, kejap lagi kau masuk ke kawasan Mekah. Kau nak jalan mana, kau jalanlah. Kau nak baring dekat mana, kau baringlah. Kau nak duduk dekat mana-mana tempat, kau duduklah. Tapi tolong, kau jangan jumpa dengan satu orang ni. Orang ni gila. Orang ni cukup jahat. Orang ni ada satu penyakit yang lagi teruk, yang aku rasa kau pun tak boleh nak ubat. Kau jangan buat pasal nak duduk dekat dengan dia. Tak pasal-pasal kau pun gila juga. Dimad ni, dalam hati dia tadi, dia nak cari orang ni. Tak payah dia cari, orang dah bagi tahu dah. Ada orang yang ada penyakit kritikal ni. Apa penyakit dia? Gila. Gila ni penyakit kritikal lah. Betul tak? Yang lagi teruk kalau orang yang sedar, tapi gila dia senyap-senyap, lagi takut. Kan? Kalau orang gila yang kita nampak tepi jalan tu, insya-Allah lah, mungkin wali Allah, kita tak tahu. Jadi Dimad pun, ni sudah bagus. Dimad pun tanya ke orang Mekah, siapa orang gila tu? Siapa orang yang ada penyakit kritikal tadi tu? Siapa orang yang kau kata jangan bagi aku jumpa dia? Orang Mekah kata, siapa lagi? Si gila tu lah, Muhammad. Muhammad ni gila ni, tukang sihir. Tak apa benda tak dia ajar kami. Kami tak pergi jumpa dia. Ada juga orang yang gila sama dia, terikut dengan dia. Kau jangan jumpa dia. Dimad ni dengar Muhammad, cantik ni, boleh cari. Aku nak pergi sembuhkan dia. Bila dia sembuh esok, orang pun akan takjub, teruja dengan aku. Dimad pun jalan cari mana Muhammad. Orang pun tunjuklah, sebab orang tahu kalau orang daripada luar nak jumpa Nabi, confirm lah nak masuk Islam. Dia tak ada bawa pedang, tak ada bawa apa, setakat bawa kemenyan. Tak ada apalah tu. Tok bomoh nakkan nak bawa pedang, nak bawa pistol ke apa. Dia bawa kemenyan, dia bawa kain kuning. Ada tok bomoh sini? Tak ada. Kalau ada, wallahualam lah. Kan? Jadi dia ni bila nak cari Rasulullah, orang pun tunjuk, tu kawasan rumah Nabi tu, pergi jalan sikit. Ni kat Mekah ni. Waktu tu Nabi belum hijrah lagi. Jumpa satu orang, ni rumah Nabi. Ni jumpa rumah Nabi. Dia pun pergi. Akhirnya yang dia tanya-tanya tadi, orang pun cakap, Nabi ni badan macam ni, kaki macam ni, muka macam ni. Kalau kau jumpa orang macam tu Nabi lah. Dulu tak ada Facebook lagi. Kalau ada Facebook, senang orang tunjuk, ni Facebook Nabi, ni muka dia. Kan? Kau mesej je kejap lagi, kau cakap lah dengan dia, boleh tunggu mana-mana. Dulu tak ada lagi. Jadi orang kena kenalkan dekat Dimad ni macam mana watak Rasulullah. Akhirnya Dimad jalan, jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, Dimad pun terus, tak ada cerita banyak. Tak ada nak berpantun-pantun, nak bersyair-syair, tak ada dah. Dimad pergi jumpa Rasulullah. Dimad kata, "Oi Muhammad, aku dengar orang kata kau ni ada penyakit. Gila kau ni teruk. Apa kata aku nak sembuhkan kau? Aku nak jampi kau sikit." Dia nak jampi Nabi, jangan main-main. Tuan-tuan nak jampi Tok Imam. Tok Imam tiup tuan-tuan terbang tuan-tuan.
Dia nak jampi Nabi, tapi dia tak tahulah tu Nabi. Yang dia tahu Muhammad si gila. Nabi pun berpaling tengok dia. Nabi tengok Dhimat balik, Nabi berpaling tengok Dhimat. Dhimat pun ulang balik, Muhammad, aku nak jampi kau ni. Mai sini dekat sikit aku, bagi aku tiup kau ni. Aku bawa banyak peralatan ni, kemenyan. Begitulah bahasa kita. Dialog ni bagi mudah faham lah. Aku bawa kemenyan, kain kuning, bawa ini, bawa itu, segala macam bawa ni kan, batu 7 masjid, segala macam nak sembuhkan kau ni. Nabi pun berpaling tengok Dhimat. Nabi kata, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maksud dia? Innal hamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kepada Tuhan kami memuji. Wa nasta'inuhu, kepada Tuhan kami minta pertolongan. Wa nastahdihi, dan kepada Tuhan juga kami memohon petunjuk. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang dapat petunjuk daripada Tuhan, dia takkan sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang disesatkan Tuhan, dia takkan selamanya dapat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku nak saksi bahawa Muhammad itu pesuruhnya Allah dan rasulnya Allah. Dhimat bila dia dengar, tercengang dia. Dhimat pergi depan Nabi. Dhimat kata, a'id kalimataka alayya haula'i. Dhimat orang Arab, jadi dia cakap Arab lah. Dalam hadis disebut, a'id kalimataka alayya haula'i. Muhammad, tolong ulang balik apa yang kau baca. Nabi pun kata, innal hamdulillah nahmaduhu, sampai habis. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dhimat kata kali kedua, a'id kalimataka alayya haula'i. Nabi pun baca, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dhimat kata, a'id kalimataka alayya haula'i. Menangis Dhimat, menangis, mata dia keluar air mata, sambil dia minta Nabi untuk ulang balik apa yang Nabi baca. Nabi pun baca, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dhimat ambil tangan Nabi. Dhimat letak dekat tangan Dhimat. Tangan Nabi yang mulia tadi, Dhimat ambil letak kat tangan Dhimat. Dhimat kata, qad laqitu, sesungguhnya aku telah bertemu kullu syairan, semua para penyair, wa kullu sahiran, setiap ahli-ahli sihir. Aku bertemu dengan semua orang, orang yang paling alim, orang yang paling hebat, orang yang paling istimewa dalam perjalanan aku menuntut ilmu sebagai tok bomoh ni. Ma sami'tu hadza, aku tak pernah dengar lagi satu ayat yang cukup melembutkan hati aku dan menggagalkan apa yang aku nak bawa hari ini. Terus Dhimat kata, aku nak masuk Islam boleh tak? Nabi tanya dulu, kalau engkau masuk Islam, engkau seorang je ke masuk Islam atau seluruh pengikut-pengikut engkau masuk Islam? Sebab Dhimat ni tok bomoh besar, pengikut dia pun ramai. Ini Dhimat ni bukan tok bomoh satu orang, dua orang dia sembuh, beratus orang jadi pengikut dia. Jadi Dhimat kata, yang akan masuk Islam bukan aku seorang saja, aku akan ajak seluruh orang-orang yang bersama dengan aku, pengikut-pengikut aku, orang yang minat dengan aku, orang yang suka dengan aku, orang yang di bawah aku, akan masuk Islam sekali bersama engkau wahai Muhammad. Kemudian qad bayya'tu, dalam hadis sesungguhnya Dhimat menceritakan aku dibayahkan, maknanya aku diislamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan, dengan kalimah ayat pendahuluannya, innal hamdulillah nahmaduhu, Nabi tak sebut banyak pun.
Ada orang Nabi berjumpa, Nabi hanya baca ayat mukadimah aja, hati terus luntur. Sebab itu para ulama sebut, kalau kita nak memulakan satu-satu ucapan, kita mulakan dengan innal hamdalillah. Ini kena hafal lah. Kita nak mulakan ucapan esok kat sekolah ke, kadang kita gugup nak bagi ucapan kan, tiba-tiba kena lantik jadi setiausaha, nak bentang apa ni minit mesyuarat, menggigil juga, tak tahu nak sebut mana dulu hujung pangkal. Jadi mulakan dengan ayat-ayat ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Satu ayat yang pernah mengislamkan az-zimat. Jadi itulah sedikit kisahnya yang mana berkaitan dengan pendahuluan. Pagi ni sambil-sambil lah kita cerita, santai-santai lah pagi ni. Kita nak bawakan serba sedikit berkaitan dengan keagungan dan kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pada awalnya saya ceritalah pasal az-zimat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara beberapa perkara yang lain, saya minta maaf batuk sesama sikit. Saya baru balik daripada umrah 2 bulan dekat sana, jadi cuaca sana pun cukup sejuk, menyebabkan bila balik ni dia punya environment ni tak berapa nak cantik sangat. Jadi itu yang agak terbatuk sikit tu. Jadi sebab tu semangat tu masih ada lagi lah. Tu yang cerita pasal Nabi tak habis-habis tu. Sebab kita baru balik. Sebab tuan-tuan, kalau kita masuk Raudhah ni, kita masuk kan, saya tengok ada banyak iklan-iklan umrah. Kalau ada tuan-tuan pergi, berrezeki pergilah. Ada rezeki. Kita masuk bahagian Raudhah ni tuan-tuan. Raudhah ni dia satu tempat yang memang istimewa lah, sebab kita tahu itulah asalnya tempat baginda Nabi SAW. Asalnya Raudhah itu rumah kaum Bani Najjar. Nabi sampai dekat sana, Nabi tanya dekat Bani Najjar, kami nak tanah ni kami nak buat surau, nak buat tempat semayang. Bani Najjar kata ambil lah. Nabi kata kami nak bayar dengan apa? Sebab dekat tempat Raudhah tu dulu ada kebun kurma, ada kubur orang Yahudi, ada rumah-rumah orang. Jadi nak kena hapus lah, nak kena pindah. Bani Najjar kata ambillah dan kurniakanlah kami ganjaran di hari akhirat. Jadi Raudhah itu jadilah tempat Nabi dan para sahabat. Kita masuklah Raudhah. Saya rasa bulan 2 ni lah, maknanya akhir bulan 2 ni, saya rasa paling ramai orang datang Mekah, Madinah. Sebelum ni tak berapa nak ramai, walaupun bulan 12 tu nak masuk Raudhah tu tak adalah berebut sangat. Ini bila masuk Raudhah pun polis bagi 10-15 minit je, beratur dekat 2 jam. Beratur dekat 2 jam tu kan, sampai nak tertidur kita. Masuk pula bukan waktu-waktu yang tengah-tengah ramai orang. Kita masuk pukul 2 pagi, 1 pagi pun ramai orang, apatah lagi waktu-waktu yang kemuncak. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk Raudhah nanti, saya nak ajar sikit lah, kongsi-kongsi lah, bukan nak ajar sangat. Tuan-tuan lagi alim daripada saya. Jadi tuan-tuan masuk dekat kawasan Raudhah. Bila tuan-tuan masuk saja, tuan-tuan ambil belah hujung sekali. Ambil belah hujung, maknanya ni makam Nabi. Kemudian dia ada pentas macam tu kan. Kemudian dia ada macam benteng kecil tu. Kemudian tuan-tuan duduk belah tepi tu. Tuan-tuan duduk belah tepi, tuan-tuan nampak, oh ini tiang. Dekat mihrab, satu tiang yang digelar sebagai tiang mukhallaqah, tiang yang menangis akibat Nabi nak tukar daripada tiang tersebut kepada satu tiang yang lain untuk dijadikan sebagai mimbar. Ada lagu kan, tangisan pohon tamar. Jadi lagu itulah tiangnya masih ada. Jadi dia menangis. Nabi kata kalau aku tak pergi pujuk tiang ataupun pokok kurma ni, batang kurma ni, kalau aku tak pergi pujuk, dia akan terus menangis sehingga hari kiamat. Jadi tiang tu masih lagi ada. Tuan-tuan tengok, oh ni nampak tiang Sayyidatina Aisyah. Inilah tempat Nabi selalu bersandar. Nabi buat semayang rawatib, sunat rawatib, sebelum nak start semayang fardu. Kemudian tuan-tuan duduk dekat tepi Raudhah. Tuan-tuan duduk sebelah makam Nabi. Makam Nabi tu asalnya apa dia? Rumah Nabi. Rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Yang Nabi di makam itu, kalau kita tengok dulu, payah nak tengok. Sekarang ni dia punya jaring-jaring kat dalam tu dah dibuka, so kita boleh nampak dalam tu. Dalam tu dia tak ada apa.
Dalam tu dia hanya ada kotak. So dalam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dimakamkan. Dan ada satu lagi ruang kosong, ruang kubur di sana. Diceritakan dalam hadis, setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka Nabi Isa diwafatkan oleh Allah dan dia akan ditanamkan di sana. Walaupun ada tempat kosong, tuan-tuan tak boleh minta-minta pula nak tanam kat sana. Kan, siapa yang tak nak tanam kat sana nak, tuan-tuan? Jadi nak kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, Raudhah ni, makam Nabi ni lah. Raudhah tempat rumah Nabi semayang. Makam Nabi tu adalah tempat yang kita kata rumah Nabi. Tempat Nabi basuh baju, tempat Nabi makan, tempat Nabi gurau senda, tempat Nabi tidur. Kalau tuan-tuan ambil momen lama duduk tepi, sebab tu saya suruh tuan-tuan ambil tepi sekali, betul-betul tepi makam. Tuan-tuan akan dapat menikmati satu wangian dan ketenangan yang cukup indah. Tuan-tuan bayangkanlah duduk sebelah rumah Nabi. Kita pergilah jalan depan rumah Tok Imam, tengok rumah Tok Imam, oh ya Allah, tenanglah, ahli Quran. Betul tak tuan-tuan? Baru lalu depan rumah Tok Imam, kan? Lalu depan rumah Tok Bilal, ya Allah, orang sedap suara orang yang duk mengalunkan azan, tenang tengok rumah Tok Bilal. Ini duduk tepi rumah Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, memang kita dalam tu tak lama tau, 10 minit, 15 minit je. Tapi kalau tuan-tuan dapat rasa betul-betul khusyuk, kalau tuan-tuan solat, habis solat tu tuan-tuan ambil masa, tuan-tuan duduk, tuan-tuan relax, tuan-tuan dapat rasa betapa nikmatnya dan puas sungguh bila dapat duduk tepi rumah baginda Nabi. Makam Nabi itulah hari ini jadi kubur, dulu adalah rumah Nabi. Jadi bila kita duduk kat situ, kita dapat rasa satu wangian yang cukup istimewa. Yang wangian ini kita tak pernah bau daripada mana-mana minyak wangi ataupun mana-mana wangian yang ada dekat atas muka bumi. Tuan-tuan rasalah, nikmatilah. Sebab itu tiap kali kalau, walaupun saya ini bukanlah nak kata rezeki apa, ulang kali saya bawa jemaah dan sebagainya, tapi bila kita duduk dekat situ, saya bawa jemaah, saya minta untuk sama-sama ambil momen walaupun 10-15 minit, rasa macam lama sangat dekat situ, seronok. Itulah yang kita sebut tentang sikit Raudhah. Cuma saya nak cerita sedikit tentang Bandar Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, esok nanti kalau tuan-tuan dapatlah pergi buat haji, buat umrah. Lagi-lagi kalau haji lagi lama nanti duduk Madinah. Dekat lebih kurang 12 hari, ada 14 hari, 2 minggu lah duduk dekat Madinah. Bila tuan-tuan duduk dekat Madinah, tuan-tuan ada banyak masa yang terluang. Jadi saya nak minta tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa terluang, tuan-tuan ambil masa untuk pergi ziarah beberapa tempat ni. Selalu kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita akan ziarah Masjid Quba. Itu standard lah, itu biasa. Yang kedua, kita akan pergi pasar kurma. Ni apa ni, hajah-hajah kat belakang tu, ustaz tak pergi pasar kurma tak sah umrah saya ustaz. Jangan tak pergi pasar kurma. Yang ketiga, kita akan pergi mana? Jabal Rumah, Bukit Pemanah, Bukit Uhud. 3 ni kita pergi naik bas. Tuan-tuan kalau ada masa, tuan-tuan ambil masa terluang, tuan-tuan pergi beberapa tempat ni. Dia naik teksi boleh, bincang dengan mutawif, naik bas kontut orang panggil apa, coaster. Bas pendek tu tuan-tuan naik. Sebab tempat-tempat yang saya nak sebut ni bas besar tak boleh masuk, dia kena bas kecil ataupun van. Tuan-tuan jangan risau, kita cerita kejap je, 7 suku kejap lagi kita habiskan. Saya pun tak boleh lama nak makan nasi dagang lah, kan? Bukan selalu datang Terengganu ni, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila sampai dekat Madinah, tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan tulis ataupun tuan-tuan ingat tempat-tempat ni. Esok tuan-tuan pergi, tuan-tuan mudah. Siapa yang dah pergi tak ada masalah lah. Kebanyakan yang belum pernah pergi, yang first time, saya kesian. Sebab kadang orang yang tak pernah pergi, bila pergi sana tak ada orang bimbing. Kalau orang bimbing pun orang tunjuk, ni tengok ya, ni Bukit Uhud. Okey, kejap lagi kumpul dekat bas lagi sejam. Dia pun pelik, Bukit Uhud. Bukit apa ni? Bukan Bukit Beroga. Kalau kat Semenyih tu ada, kat Selangor tu Bukit Beroga. Kat Terengganu ni apa popular bukit dia? Bukit Besar. Bukit Besar. Kan?
Apa beza dengan Bukit Besar kat Terengganu ni? Jadi nak kata kesian dia. Ni first time ni bayar duit banyak, nak pergi balik bukan tahun depan boleh pergi, mungkin 5 tahun lagi nak kena pergi. Jadi tempat-tempat ni tuan-tuan ingat, tuan-tuan hafal, esok tuan-tuan pergi sendiri naik teksi pun boleh. Tak ada masalah. Kejap je, ambil masa 2 jam je. Tuan-tuan boleh pergi 10 tempat. Tempat yang pertama tuan-tuan jalan-jalan, tuan-tuan berhenti di satu tempat, nama dia Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ni dulu dia bukan masjid, dia tapak biasa je. Di sana tempat Nabi sampai, Nabi berdoa pada Allah. Tuan-tuan kena ingat, tempat-tempat yang Nabi berdoa, tempat-tempat turun wahyu adalah tempat yang dekat dengan langit dan tempat mustajab doa. Contohlah, saya bagi contoh orang perempuan. Kadang orang perempuan kesian, dia uzur, dia tak boleh nak masuk masjid. Dia rasa kecil hati. Kalau kita tahu pintu babul baqi', pintu baqi' ni kat mana? Kita masuk pintu nombor 1, pintu babu salam. Orang lelaki akan masuk, kemudian orang lelaki akan ziarah baginda Nabi. Dan akan keluar pintu baqi'. Pintu belah sinilah, pintu nombor 2. Pintu straight, pintu nombor 2 tu. Orang perempuan boleh tengok dekat belah situ. Duduk berdoa pun tak ada masalah. Tapi selalunya polis akan halau lah. Dia kata ngadap kiblat. Kita boleh berdoa kat situ sebab itu juga mustajab doa dekat pintu tu. Sebab pintu tu tempat turun wahyu. Ayat apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Betul Ustaz ayat tu? Ayat itu turun di pintu babul baqi'. Bukan baqi' dekat tempat baqi', kat kubur tu bukan. Dekat baqi', pintu babul baqi'. Nama dia pintu baqi'. Pintu keluar daripada kita betul-betul habis ziarah Nabi. Itu tempat mustajab doa tu. Jangan ingat raudhah je. Raudhah lah. Orang boleh mampu masuk raudhah ni orang yang tak mampu, orang uzur. Orang ada slip disc. Slip disc tu jalan bertegak, macam mana dia nak berebut-rebut nak masuk raudhah? Kan tak pasal-pasal kena tanam kat baqi'. Alhamdulillah lah kalau rezeki. Kan? Tapi susah pula kat travel tu nak buat dokumen macam-macam. Dia dah seronok dah tanam kat sana, kita yang pening kepala. Kan? Jadi nak kata tu tempat mustajab doa. Begitu juga Masjid Ijabah ni, tempat Nabi minta doa pada Allah. Ijabah apa? Terima doa. Makna tempat makbul doa. Yang pertama Nabi doa, ya Allah tolong jauhkan umat aku daripada mati kebuluran. Jangan kerana 1 orang 2 orang umat aku buat maksiat, semua umat aku tak dapat makan. Oh ni Nabi sayang kat kita. Yang kedua Nabi kata, ya Allah Ta'ala makbulkan yang pertama. Yang kedua Nabi kata, ya Allah jauhkan umat aku daripada dibinasakan akibat banjir besar. Maksudnya janganlah kerana 1 orang 2 orang yang buat maksiat, seluruh umat Muhammad ni dihapus, dibunuh seperti mana kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala makbulkan. Yang ketiga, Nabi minta kepada Allah, ya Allah jauhkan umat aku daripada berselisih pendapat. Allah Ta'ala tangguhkan. Kenapa? Kalau kita nampak kebaikan pada perselisihan pendapat, kita mendapat rahmat. Tapi kalau kita melihat keburukan pada berselisih pendapat, kita mendapat mudarat dan darurat. Maka sebab itu tempat Allah Ta'ala pernah makbulkan doa Nabi. Terus kita jalan, kita berhenti dekat satu tempat pula, nama dia Masjid Sajadah. Dulu dia bukan masjid lah, dibina masjid di zaman Turki Uthmaniyah. Sebab tu Turki Uthmaniyah ni banyak berjasa juga dekat kita. Tu Gua Hira tu. Gua Hira. Dekat mana Gua Hira? Kat Mekah. Yang buat tangga tu siapa? Yang buat tangga naik tu? Tu Sultan Abdul Hamid zaman Turki Uthmaniyah. Kalau tangga tu tak ada tu, jenuh kita nak manjat tu macam Jabal Nur. Tahu Jabal Nur kan? Oh nak manjat Jabal Sur, nak manjat susah. Dekat 5 jam baru sampai atas. Tapi Gua Hira 1 jam sampai dah. Kita ada tangga. Tangga tu siapa buat? Sultan Abdul Hamid, Turki Uthmaniyah. Baik, nak kata dibuat masjid ni zaman Turki Uthmaniyah. Jadi dulu dia tanah tempat biasa je, tapi tempat ada yang menarik. Masjid Sajadah ni apa cerita dia? Masjid Sajadah atau nama lain Masjid Syukur, ataupun nama lain Rumah Abu Zar Al-Ghifari. So Nabi sampai kat situ, Nabi sujud tak bangun-bangun. Sujud tak bangun-bangun. Para sahabat tengok daripada jauh. Kenapa Nabi tak bangkit-bangkit? Sahabat tunggulah, mungkin Nabi semayang kot. Tunggu berjam-rejam Nabi tak bangkit daripada tempat sujud.
Sahabat kata Nabi dah wafat. Nabi dah wafat. Nabi tak bangun daripada tempat sujud. Akhirnya Nabi bangkit, Nabi bagi salam. Sahabat pun tanya Rasulullah, kenapa sujud lama sangat? Rasulullah pun cakap, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan bertanya kepadaku, apa yang aku inginkan? Kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Jibril pun cakap, sesungguhnya Allah mengarahkan kami untuk berselawat kepada orang yang berselawat kepada engkau wahai Muhammad dengan 10 kali selawat. Nabi dengar, Nabi seronok. Satu kali kita ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka malaikat 10 kali akan berselawat kepada umat Muhammad, kepada kita. Disebabkan seronoknya Nabi, syukurnya Nabi, rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala atas hadiah dan anugerah ini, maka Nabi sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tempat itu Masjid Sajadah. Tuan-tuan boleh sembahyang 2 rakaat kat situ, tempat makbul doa. Yang ketiga, tuan-tuan jalan-jalan, tuan-tuan akan pergi tengok dekat satu tempat, nama tempat itu Masjid Syaikhain. Syaikhain, Syekh. Kalau Syekh satu orang, Syaikhain. Masjid Syaikhain ni apa? Ni banyak ni. Mana sempat-sempat lah kan. Masjid Syaikhain ni apa dia? Masjid di mana tempat Nabi melaksanakan solat maghrib dan isyak, dan Nabi melaksanakan solat subuh berjamaah di sana bersama dengan tentera-tentera dalam peperangan Uhud. Di situlah Abdullah bin Ubay hasut 300 orang untuk patah balik pergi bandar Madinah. Padahal bukan bandar Madinah lah, balik dekat bandar Madinah dulu Masjid Nabi. So balik-balik dekat Masjid Nabi, balik-balik dekat kampung dia. So, tempat itu dengan Masjid Syaikhain tu lebih kurang 5 km, 6 km je, tak jauh. Tempat yang saya sebut ni dekat-dekat kawasan hotel kita je, tapi jarang orang pergi sebab tak ada orang tunjuk. Jadi Masjid Syaikhain ni tempat Nabi mempersiapkan tentera-tentera Uhud. Dan di situ jugalah Nabi nak uji siapa yang boleh teruskan perjalanan sampai ke Bukit Uhud, siapa yang nak patah balik. Masjid Syaikhain. Tuan-tuan jalan lagi, tuan-tuan nampak satu tempat, nama dia Maharis. Maharis ni istimewa. Saya dah tulis dalam Facebook, tuan-tuan boleh tengok gambar dalam Facebook, ataupun tuan-tuan type dalam internet sajalah. Tuan-tuan boleh tengok. Maharis ni apa? Maharis ni ada 2 bahagian. Dia Maharis ni satu bukit. Nama lokasi tu Maharis, tapi bukit itu adalah Bukit Uhud. Kan kita tahu Bukit Uhud ni bukit ataupun satu makhluk Allah yang masih hidup sampai sekarang, yang dapat menyaksikan pertempuran Nabi SAW. Dan peperangan Uhud adalah peperangan yang paling dahsyat dalam sejarah baginda Nabi. Nabi kata 2 benda yang paling dahsyat dalam hidup aku. Yang pertama perang Uhud, yang kedua waktu kena baling batu dengan penduduk Taif. Kan? Jadi yang pertama Bukit Uhud ini, bila Nabi dah diserang daripada belakang oleh Abu Sufyan, Nabi diselamatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Abdullah. Bila Nabi diselamatkan, Nabi diletakkan di Maharis. Maharis ni apa? Belakang. Iaitu Maharis ni tempat Nabi merawat luka, tempat Nabi dijaga. Maharis. So Maharis ini tempat dia di belakang Bukit Uhud. So kalau kita jalan, kita nampak Bukit Uhud, kita nampak Masjid Uhud. Kita jalan belakang masjid tu, nama Masjid Syuhada Uhud. Masjid Syuhada Uhud. Belakang Masjid Syuhada Uhud, tuan-tuan akan nampak rumah-rumah orang. Di belakang rumah orang itulah tuan-tuan akan nampak satu bukit lagi. Di situlah tempat Nabi merawat luka Nabi SAW. Tuan-tuan pergi dekat sana, tuan-tuan akan nampak beberapa tempat yang telah disimen. Dan ada satu gua yang berada di atas bukit. Gua itu juga telah disimen. Maknanya pintu gua tu ditutup dengan simen. Yang pertama, kenapa dia simen? Sebab kalau tak simen, ni bagi pahaman dia lah. Sebab ada orang yang tak berapa nak faham, dia datang buat benda yang tak elok. Tempat yang dia simen itu mengeluarkan wangian yang cukup wangi dan semerbak. Sampai hari ni dia terus simen tempat tu. Tu tuan-tuan boleh tengok dekat.
yang atas tu, yang gua tu lah tempat Nabi duduk rehat dalam tu, dan Nabi rawat luka Nabi dalam keadaan yang lama. Darah Nabi banyak menitik dekat atas gua tersebut sebab Nabi kena jalan. Nabi ni dia jalan sebab apa? Darah banyak, pressure disebabkan baju besi Nabi tadi 3 lapis. Pedang pula berat. Pedang ni bukan ringan-ringan tuan-tuan, 100 kilogram. Sebab itu Omar dalam hadis, bila Omar libas pedang, 5-6 orang boleh terpenggal kepala. Pedang tu berat. Bukan macam pedang kita ting dalam cerita Star Wars tu dah. Ni pedang sahabat ni berat. Jadi Nabi ni rawat luka dekat atas sana, darah Nabi banyak mengalir, dan darah Nabi ni wangi. Disebabkan oleh itu Arab Saudi terpaksa tutup gua tersebut sebab orang asyik datang. Disebabkan keluarnya bau wangian yang cukup hebat. Bulan 11 hari itu saya tengok line clear, polis tak ada, saya panjat. Saya panjat pagar, saya naik, saya tengok dekat dalam gua tersebut. Gua tu dah disimen, wangi sungguh. Saya ingat saya seorang panjat, rupanya belakang saya jemaah 5-6 orang ikut sekali senyap-senyap panjat dengan saya. Dia orang pun panjat. Saya tengok kat situ banyak najis kambing. Orang letak. Sebab apa letak? Sebab nak lawan dengan bau wangi tadi tu. Tapi tak boleh nak melawan bau wangi tu tadi. Bau wangi tetap keluar walaupun tak kuat macam dulu sebab dia dah tutup gua tu. Cuma bahagian atas tu ada ruang sikit. So atas tu dia tak tutup habis. So bau itu masih lagi keluar daripada atas. Saya cerita ke orang tak percaya. Tapi bila sampai sana, saya bawa on location. Bila orang tengok, orang bau, menitir air mata. Tak sangka inilah wangian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharis. Tuan-tuan jalan. Tuan-tuan pergi pula satu tempat, nama dia Masjid Bani Haram. Ni dah berapa masjid dah ni? Kan masjid ni pun tak berapa nak datang sangat. Ni nak pergi banyak masjid, tak apalah tuan-tuan. Ingat je lah, esok ada rezeki, kita dengar-dengar ni mana kita tahu, entah-entah Allah Ta'ala jemput kita nanti, wallahualam. Kan? Masjid Bani Haram ni apa dia? Masjid Bani Haram ni dia dekat dengan Bukit Sal'ah. Bukit Sal'ah ni apa? Bukit Sal'ah ni lah tempat Nabi menggali parit dalam peperangan Khandak. Dekat sangat dengan hotel kita, boleh nampak daripada hotel kita. Hotel-hotel ni selalu duduk dekat kawasan-kawasan depan masjid je, tak jauh mana pun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Masjid Bani Haram ni dulu dikenali juga sebagai rumah kepada Jabir bin Abdullah. Dan Masjid Bani Haram ni sebagai kem tentera kepada peperangan bala tentera peperangan Khandaq. Jadi satu hari, cerita dia lah saya ringkaskan. Rumah tu rumah Jabir bin Abdullah. Saya bawa orang kat situ, kita duduk ramai-ramai, kita buat tazkirah sikit. Ni tempat yang sangat mustajab untuk rezeki. Untuk tambah pendapatan, kerana Allah Ta'ala lebihkan rezeki. Cerita dia begini. Nabi tengah gali-gali parit. Jabir sahabat Nabi, dia tengok Nabi gali parit dengan dia. Nabi belah sana, dia kat belah sini gali parit dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni dahsyat juga, kena gali parit. Penat. Nabi tak sempat makan. Akhirnya Nabi lapar, Nabi ikat perut Nabi dengan batu supaya tak masuk angin. So bila tak masuk angin tak sakit lah. Lapar sakit dengan lapar masuk angin ni berbeza. Lapar tu kita boleh tahan lagi, tapi kalau dah masuk angin mencocok, sakit perut. Jadi Nabi ikat dengan batu. Jabir tengok Nabi, kesian tengok Nabi, lapar Nabi. Jabir pun pergilah ke rumah. Balik ke rumah, dia pun tanya isteri dia, sayang, kat rumah kita ada apa? Isteri pun cakap, dekat rumah kita ni adalah gandum sikit, ada seekor anak kambing. Jabir kata, sayang, apa kata gandum tadi buat roti, kambing nanti abang sembelih buat gulai. Okeylah. Nak buat apa bang? Nak buat jamu Rasulullah makan. Tapi sikit sangat ni. Siapa cukup lah 3-4 orang makan ni. Buat siap. Jabir pun patah balik. Jabir pun pergi dekat Nabi. Jabir pun bisik dekat Nabi, Ya Rasulullah, berhenti sekejap. Aku ada masak sikit kat rumah. Jom datang rumah, kita makan-makan sikit. Nabi pun keluar daripada parit tadi. Nabi pun letaklah cangkul. Nabi pun jerit dekat semua orang, oi 10 orang jom ikut aku pergi rumah Jabir. Jabir buat makan-makan. Pening kepala.
Jabir pun patah balik jumpa orang rumah dia. Yang Allah Akbar, ramai pula nak datang rumah kita ni. Orang perempuan. Kita ni orang lelaki kena ingat, nak ngajak orang datang rumah jangan terkejut-terkejut. Orang perempuan tak sempat nak tukar langsir, nak letak pinggan korel. Kita melamin aja makan. Tapi kalau piwamin datang rumah tuan-tuan, orang rumah nak bagilah pinggan mahal sikit. Kan, cawan hotel. Jangan tiba-tiba terkejut suruh datang, tak sempat buat persiapan. Tapi isteri Jabir dia hebat. Isteri Jabir kata apa? Bang, yang ramai-ramai nak datang rumah kita ni siapa yang ngajak? Abang ke Rasulullah? Rasulullah yang ngajak. Kalau Rasulullah nak risau apa? Rasulullah dia takkan sia-siakan apa yang dia buat. Akhirnya Nabi dengan 10 orang sahabat datang rumah Jabir. Nabi pun ambil lah roti tadi, Nabi letak dalam tangan Nabi. Nabi koyak sikit, Nabi letak atas pinggan. Koyak, pinggan, letak pinggan atas pinggan, atas pinggan. Ni roti tadi yang isteri Jabir buat tadi, letak pula gulai. Sahabat makan sungguh-sungguh. Oh, kenyang. Walaupun sikit kenyang. Jamah-jamah lah, tapi kenyang. Nabi kata balik, panggil lagi 10 orang. Balik, panggil lagi 10 orang. Balik lagi. Dah daripada nak makan-makan, dah jadi macam kenduri kendara dah. 10 orang. Akhirnya seluruh tentera dalam peperangan Khandaq dapat makan dekat rumah Jabir bin Abdullah. Jabir terkejut. Macam mana roti yang kat dalam tangan Nabi ni tak habis-habis? Gandum berapa biji je. Agak-agak bila orang dah makan dalam tangan Nabi tu dah habis lah. Akhirnya bila semua tentera dah makan, Nabi pun buka tangan Nabi. Masih lagi ada baki roti yang banyak dalam tangan baginda Nabi SAW. Nabi pun letak atas pinggan. Nabi kata, tuan rumah jangan lupa makan. Kita ni ingat buat kenduri kendara, jangan. Tak apalah, makan dulu. Jap lagi saya makan. Kita dah sibuk layan tetamu. Lala tak makan. Kejap lagi pukul 4 pengantin nak buka hadiah, kita pun pingsan. Kan, jangan. Kita kena makan dulu, isi tenaga. Jadi Nabi kata kat Jabir, makanlah tuan rumah, jangan lupa makan. Jabir menitih air mata. Jabir kata, ya Allah, mukjizat baginda Nabi berlaku di rumah aku. Nabi pun nak bagi satu signal kepada para sahabat, terutamanya Jabir. Inilah hadiah kepada orang yang kuat bersedekah. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan buat kenduri kendara, buat makan-makan, buat banyak kali. Jangan tiap kali buat, alamak tak cukup lah. Orang ramai ni kambing seekor ni, jangan risau. Tapi jangan pula ambil kambing seekor jemput 3,000 orang. Beragak lah. Kan? Ikutlah kalau seekor tu 500 orang, 300 orang, 200 orang tu kira pada-pada lah. Kan? Jangan pula, memang tak cukup sungguh lah tu. Tak apa, saya dengar cerita lu dia ramai, cukup. Itu Nabi. Ini tak ada Nabi dah. Tok Imam je ada dengan kita. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah. Maksudnya tuan-tuan kat situ ni Masjid Bani Haram ni tempat Allah Ta'ala gandakan rezeki orang. Kata dengan tuan-tuan jemaah, doalah pada Allah, ya Allah banyakkan rezeki aku, ya Allah banyakkan rezeki aku. Doa banyak-banyak. Ini Masjid Bani Haram. Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan jalan. Banyak lagi lah beberapa tempat. Ada satu lagi nama Masjid Istirahah. Memang tepi jalan je. Masjid Istirahah ni tempat Nabi balik daripada Maharis tadi. Nabi berhenti kat Masjid Istirahah. Nabi berehat kejap. Nabi semayang sebelum melanjutkan perjalanan balik ke rumah Nabi SAW. Kemudian terus lagi, tuan-tuan akan berhenti dekat Telaga Izik. Ni nak balik dah. Kat mana Telaga Izik ni? Depan Masjid Quba. Siapa yang dah pergi, alhamdulillah. Memang ramai dah pergi dah sekarang. Jadi yang tak pernah pergi lagi, Telaga Izik ni betul-betul depan Masjid Quba. Jadi Telaga Izik ni tempat di mana baginda Nabi SAW sampai ketika mana dalam proses hijrah. Nabi sampai dekat sana dan Nabi berehat dekat rumah Sayyidina Kulsum. Rumah Sayyidina Kulsum itulah depan Masjid Quba. So di situlah Ammar bin Yasir bagi cadangan kat Nabi, kita buat masjid kat situ. Ammar bin Yasir pun angkat satu batu dan pergi susun untuk dijadikan sebagai masjid. Maka jadilah Masjid Quba. Masjid Quba kat belah sana, ni jalan besar. Belah sana, belah kiri adalah Telaga Izik. Memang sebelah-sebelah. Sebab daripada Mekah Nabi sampai kat Yasrib, Nabi berehat kat sana, ada satu telaga.
Telaga itu telaga Izik. Nabi buat apa? Nabi basuh muka Nabi, penat jalan jauh dengan debu. Sebab daripada Mekah nak sampai ke Yasrib, Nabi lalu laluan yang bukan adat kebiasaan orang lalu. Laluan ini laluan batu volkanik. Batu volkanik ni apa? Batu tajam. Tuan-tuan tengok gunung-gunung yang on the way daripada Mekah Madinah. Jangan pula labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah. Terus tidur je. Tak sempat masuk tol dah lelap dah. Kan? Jadi masuk je dekat kawasan, nak dekat-dekat dengan Mekah tu, dekat batu-batu bukit-bukit, tuan-tuan nampak batu dia tajam-tajam. Jadi batu volkanik ni menyebabkan Nabi ni penat, berdebu dan sebagainya. Sampai kat telaga Izik, Nabi basuh muka Nabi, Nabi komor-komor dengan air, dan kemudian Nabi luahkan kembali air itu dalam telaga tersebut. Tuan-tuan, antara istimewanya mukjizat Nabi, seluruh telaga-telaga di sekitar Madinah banyak dah kering. Telaga Salman Al-Farisi banyaklah dan ditutup. Antaranya telaga telaga Bi'run yang jatuhnya cincin Sayyidina Osman dalam tu. Aris, Bi'run Aris, telaga Aris pun dah ditutup kering. Ada telaga satu lagi, inilah yang masih kekal dan airnya dipam dengan kuat dan airnya tak pernah kering dan ianya akan terus mengalir insya-Allah sampai hari kiamat. Air ni tuan-tuan cukup nikmat, cukup istimewa dan cukup rasanya sedap sangat. Sama sedap macam air Zam-Zam. Memang sedap. So tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi nanti, tuan-tuan ambil air ni minumlah insya-Allah. Niat yang elok-elok insya-Allah. Tuan-tuan balik dan nak sampai hotel, tuan-tuan akan lalu satu tempat. Nama tempat ini Turbatus Syifa. Turbatus Syifa ni jalan. Tapi jalan tu dia dah simen dah. Jalan dia dah simen. Sebab apa dia simen? Sebab dulu-dulu orang kalau pergi Madinah, ingat tak orang dulu-dulu lah, nenek saya dulu lah, zaman nenek saya dulu, kalau pergi umrah, orang selalu pesan, esok kau dah sampai sana, kau pergi Madinah, kau ambil tanah dia bawa balik Malaysia. Pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan pernah dengar lah. Sebab apa? Dekat Madinah orang lama-lama dia ingat, orang lama-lama dia angguk, dia tahu. Sebab apa? Sebab dekat Madinah ni ada satu tanah. Tanah ni tanah ubat, Turbatus Syifa. Tanah ni di ruqyah, didoa oleh baginda Nabi SAW. Ada doa dia, ya ardu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tanah, Tuhan engkau dan Tuhan aku adalah sama. Kemudian ada lagi Nabi sambung ayat itu, doa kepada tanah. Asalnya Nabi duduk kat situ, Nabi rehat. Adabnya Rasulullah, kalau Rasulullah duduk mana-mana tempat, dia takkan duduk terus. Macam kita lah, orang duduk-duduk aja. Tok nenek, cucu tumpang tidur, tumpang kencing, tumpang duduk. Macam tu lah kan. Orang dulu. Nabi pun adab dia ajar kat kita, duduk mana-mana tempat, baca doa. Disebabkan Nabi baca doa dan Nabi tepuk tangan Nabi dekat tanah tu jadi ubat. Macam mana boleh tahu ubat? Ada satu orang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi, dia mengadu badan dia sakit. Nabi ambil tanah tu, Nabi lumur dekat badan dia jadi sembuh terus total secara baik. Jadi secara keperluan orang ambil. Jadi waktu dulu duk ulama duk ajar, orang pergi Madinah duk pakat ambil, bukan orang Malaysia, satu dunia pergi ambil tanah tu. Ada yang buat elok, ada yang buat benda yang syirik, ada yang buat khurafat. Jadi dia ambil tanah-tanah. Arab Saudi ni dia memang anti sikit kalau benda-benda macam ni. Akhirnya dia pun simen tanah tu. Kita pun hari ni tak dapat nak tengok tanah tu. Dapat tengok lah, tak dapat nak pegang sebab tanah tu dah disimen. Dan jalan untuk kita pergi ke Mekah naik bas pun, naik Madinah, patut kita lalu jalan tu dah ditutup. Kita kena naik teksi ke bas kecil ke untuk kita selit-selit untuk tengok kawasan Turbatus Syifa. Jadi boleh pergilah, ambil barakah. Akhirnya balik sampai ke hotel 2 jam, tak lama. Tuan-tuan keluar 7.30, 9.30 dah balik hotel. Tadi yang Masjid Kubah, Pasar Kurma dengan Bukit Uhud tadi yang tuan-tuan pergi tu, naik bas ramai-ramai cari orang hilang pula, nak beli sejadah, nak beli kurma, beli kacang. Orang dah azan baru kita sampai kat hotel. Kan? Yang ni jangan risau, pergi sikit-sikit je tak berapa nak kabut sangat. Tuan-tuan sampai hotel, tuan-tuan rasa puas sebab apa? Dapat pergi tempat-tempat macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak pergi tempat macam ni. Ada orang tanya, ustaz apa dalilnya ustaz? Apa dalil? Apa dalil kita pergi tempat-tempat macam ni? Cukuplah duduk kat masjid. Saya pun kadang kena marah dengan Arab juga. Ada Arab tu dia kata, engkau ni berdosa besar pergi tempat-tempat macam ni. Kan? Dia marah juga kita. Sebab pahaman dia lain. Kita ahli sunnah mazhab Syafi'i ni, memang Imam Syafi'i minta untuk kita ziarah. Apa dalilnya? Dalilnya Quran sebut,
wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Muhammad, aku cadangkan dekat engkau Muhammad, jadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat. Logik tak? Masjidil Haram sebesar-besar alam, berapa tingkat? Allah Ta'ala minta Nabi semayang dekat makam Ibrahim. Kenapa? Ambil keberkatan daripada satu orang Nabi yang Nabi cukup admire, Nabi cukup minat. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu ada selawat Ibrahimiyah. Sebab itu on the way Nabi nak pergi Isra' Mi'raj, Nabi singgah. Kalau tuan-tuan siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, siapa yang pernah pergi Baitul Maqdis, dia akan bawa tuan-tuan pergi Hebron. Kat situ ada Masjid Ibrahimi. Siapa ada kat Masjid Ibrahimi? Makam Nabi Ibrahim, makam Siti Sarah, makam Ishaq, Nabi Ishaq alaihissalam, dan makam Rifqah, isteri kepada Ishaq, dimakamkan di sana. Waktu saya pergi hari itu, kita boleh masuk. Tahun lepas, disebabkan deal of century yang baru berlaku ni, Israel ambil balik Masjid Ibrahimi ni, Yahudi duduk balik. Jadi dekat makam Nabi Ibrahim tu, tuan-tuan masuk makam Nabi Ibrahim, sebelum masuk makam Ibrahim, dekat depan pintu tuan-tuan akan nampak ada satu kaca. Dalam tu ada kaca, dia buat kaca. Dalam tu ada tapak, dan dikatakan itu adalah tapak kaki burak. Bukan saya sebut, ni para sejarawan dan ulama yang sebut. Jadi bila kita tengok tapak kaki burak, bukan kita nak cium tapak kaki burak tu, tapi kita nak faham adalah Nabi singgah di sana menyampaikan salam dan menziarahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi ni dia dah jadi ketua pada Nabi, nak pergi ziarah lagi buat apa? Tapi ini adab orang muda kepada orang lama. Adab yang Allah Ta'ala minta ambil keberkatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita buat ni adab lah. Kita pergi tempat Nabi, kita pergi Madinah, takkan kita tidur hotel sedap-sedap, kita pergi shopping saja, kita pergi semayang balik. Kita tak pergi ziarah tempat-tempat yang menunjukkan perjuangan baginda Nabi ni. Adab kita lah ambil keberkatan. Bukan kita sembah tempat tu, tak minta sembah tempat tu, kita sembah Allah. Cuma bila kita tengok anak-anak kita duduk kat situ, ahli keluarga kita tatap tempat tu, hati ni berubah jadi elok. Tak payah ada tazkirah, ceramah, tengok je, tiba-tiba rasa macam ya Allah, satu berat hati ni nak buat maksiat, tak nak buat maksiat langsung dah. Ini yang kita kena didik orang pergi umrah ni. 300,000 orang pergi umrah satu tahun. 300,000 orang pergi umrah satu tahun, orang Malaysia. Balik Malaysia hilang. Dekat tanah haram, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik Malaysia haram, tak pergi masjid. Oh no, pantun orang lah, saya campai aja. 300,000 orang yang pergi umrah ni mana? Tak ada. Sebab itu bila berlaku coronavirus ni, orang suruh pergi masjid, sebab masjid tak ramai orang. Jangan berkumpul tempat ramai orang. Pergi masjid, masjid tak ramai orang. Tapi masjid hari ni ramai, alhamdulillah. Ni masjid ni bagus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak didik orang macam tu lah. Bila balik, dia rasa semangat perjuangan tu. So dia takkan sia-siakan kehidupan dia. Baik tuan-tuan rahmati Allah, sebab sampai situ sajalah sedikit perkongsian saya pada pagi ini. Ya, insya-Allah ni pun terlajak sikit ni. Jadi saya minta ampun, minta maaf atas kesilapan. Saya minta ampun, minta maaf atas ketelanjuran dan mengambil masa yang lama. Mohon ampun, minta maaf. Dan saya, hasrat saya satu, esok-esok tuan-tuan buat ibadah umrah, tuan-tuan ziarahlah tempat-tempat ni. Kan, tak ada supaya apa, supaya tuan-tuan dapat rasa satu yang susah saya nak cerita. Sebab rasa ni dalam hati, dia tak boleh untuk kita ceritakan. Tuan-tuan akan rasa sesuatu yang cukup mahal, cukup istimewa, dan tuan-tuan akan dapat nikmat ziarah itu. Bukan sekadar umrah, tapi nikmat ziarah. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala akan jemput kita semua dalam keadaan yang cepat dan segera. Wallahualam. Sekadar itu saja daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf. Kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Tuan-tuan di luar sana, di belah bahagian luar tuan-tuan, di bahagian luar ni, street ni, tuan-tuan tengok, saya ada bawa satu paket minuman macam Milo tu. Dia honey cocoa. Ni macam Tamar Cocoa, Munif Cocoa tu, minuman coklat. Kejap lagi sarapan elok. Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan bancung air panas. Memang sedap. Sebab dia campuran delima, madu dan juga kurma. Memang sedap tuan-tuan. Bukan sebab saya jual, tapi memang sedap. Sambil-sambil kita nak iklan lah. Kan? Memang sedap tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan bagi anak-anak minum pun suka. Kan? Dan dia memang cepat kenyang. Ada masalah gula tak boleh makan lebih pun jangan risau. Sebab dia memang tak manis. Dia ambil daripada kurma.
memang sangat hebat, sangat bagus. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Minuman untuk tuan-tuan minum setiap hari tuan-tuan. Kan satu paket memang berbaloi sangat-sangat tuan-tuan boleh beli. Dan sebab apa saya juga menjual ini adalah inisiatif saya juga kan. Sebab saya bukanlah saya ni seorang businessman meniaga tu. Sambil-sambil saya pergi ceramah ni saya bawa sebab inisiatif saya untuk mengumpulkan duit infak. Tiap kali saya pergi umrah, saya akan buat infak makanan kepada duyufur rahman, kepada fakir miskin. Cara macam mana? Saya akan beli nasi, saya akan beli air kotak, saya akan beli kek, beli kebab, kita letak dalam satu pack makanan. So kita kumpulkan orang 200 ke 300 orang duyufur rahman. Kejap lagi tuan-tuan beli satu paket, tuan-tuan tulis nama. Bila tuan-tuan tulis nama, apa sebab tuan-tuan tulis nama? Bila saya bagi makanan kepada fakir miskin ni tadi, saya akan sebutkan nama satu persatu. Tak kiralah nama almarhumah ke almarhum. Jangan tulis hamba Allah, tulis nama betul. Sebab ada hadis dia juga. Bila kita menyebut nama kita depan orang fakir miskin, orang lain lah, jangan pula kita yang sebut. Kita yang sebutkan, kita bagi dia makanan dan dia pula pernah dengar nama kita. Satu hadis kan, satu orang yang bagi air dekat orang dalam hidup dia, Allah Ta'ala panggil dia, kau pernah tak bagi orang minum? Dia dah jadi ahli neraka. Dia kata pernah, aku pernah bagi orang minum kat dunia. Siapa dia pun sebut. Orang yang dia pernah bagi minum tu dalam syurga Allah. Allah panggil keluar. Betul tak orang ni pernah bagi kau minum? Pernah ya Allah. Masuk dalam syurga. Amalan banyak-banyak Allah Ta'ala tak tengok. Allah Ta'ala tengok dengan secawan air ni tadi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita boleh buat infak sama-sama. Harga koko ni harga pasaran. Walaupun ada infak dan sebagainya, tuan-tuan jangan bagilah sumbang derma. Saya bukan minta derma, saya meniaga. Jadi tuan-tuan kat luar sana, tuan-tuan beli dengan harga RM25 sahaja. So RM25 sahaja, nilai RM25 sebahagiannya saya ambil untuk kumpulkan sebagai infak. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, nama Facebook Umrah Travel saya Simply Umrah. Simply Umrah. So tuan-tuan tengok dalam Facebook Simply Umrah, kat bawah tu tuan-tuan scroll, ada saya bacakan nama-nama dan saya bagi fakir miskin nasi Arab dan juga ayam bakar. Oh, seronok tuan-tuan. Duyufur rahman, fakir miskin makan tengah hari Jumaat, nak semayang pula, dia doakan pula nama yang dituliskan tadi ni. Cukup hebat. Ini peluang tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh buat sama-sama dengan saya akan bawa. Dan yang kedua, sahabat saya Abang Din Al-Barakah yang menguruskan program saya, mengaturkan program saya, dia juga menjual kismis dengan harga RM15. Tuan-tuan boleh membantu dia untuk memperjuangkan perjuangan dakwah dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan. Boleh dapatkan di luar sana hanya koko dan juga kismis tadi saya sebut, ni koko RM25 saja. Tak boleh nak bayar cash, jangan risau, kita ada online. Dunia dah maju. Kan? Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.